Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Durrus Samin, sehinggalah perkataan beliau kat mana? Muka surat 10 baris paling atas. Maka wajib daruri itu, kita sebut dah hukum akal ini ada 3. Wajib, mustahil, harus. Wajib pula wajib akal, daruri, terbahagi kepada 2. Pertama daruri, kedua nazari. Daruri ni dia panggil automatik, benda yang sangat mudah, tak perlu fikir. Yakni jawapan ya, yang tidak perlu kepada fikir. Contohnya kita makan lada, kita pun rasa pedas. Orang tanya pedas ke tak? Ya. Kau kena mikir dulu. Seminggu duk mikir pedas ke tak? Tu duk berjelas dah. Tak perlu fikir. Ada jawapan kita beri secara spontan. Puyuk panas, kita pergi pegang. Panas kau sejuk ni. Kita pun jawab ya. Seminggu baru jawab ya. Netuk dah tangan. Automatik apabila kita jawab panas, orang tanya panas. Oh ya, panas. Automatik. Tak payah kata mikir. Itu dipanggil daruri. Kalau jawab ya tapi perlu kepada fikir. Contohnya, 1 itu separuh daripada 2. 1 separuh daripada 2. Kalau orang berat, dia kena fikir. Nazari bagi dia. Supaya kita kata Tuhan bersifat dengan kudrat, Tuhan bersifat dengan kidam. Betul, ya. Tetapi kita nak jawab ya tu, kita kena mikir. Ya lah kodok Tuhan. Kita fikir, baru ya. Maka benda yang berhajat kepada nazar, perhatian, maka dipanggil nazari. Ingat siapa mati benda ni, jangan duk ulang 14 kali. Ngaji biar konsentrik, ngaji biar reti tumpu. Jangan ngaji sungguh ni kita beri kepada orang ngaji you saja. Orang ngaji pondok tak payah ngaji sungguh manalah. Sebab ya wali. Jangan lagu tu. Kita lah sepatutnya hok ngaji sungguh ni sebab kita ngaji kerana Tuhan dah, tak ada makna lain. Dah rasa pondok. Nak sijil tak ada. Nak pakak tak ada. Maka biasanya lah kita tak tahu niat masing-masing. Biasa orang ngaji pondok ni kebanyakannya ngaji lillahi ta'ala. Sebab dia nak cari apa dia di pondok, tak ada benda di pondok. Hanya pondok menyediakan Allah dengan Nabi Muhammad sahaja. Ilmu untuk berkenalan dengan Allah dan Nabi Muhammad tu sahaja. Untuk sijil tak ada. Maka apabila kita belajar niat maulid dah, maka biar bersungguh-sungguh. Jangan buat apabila kerana dunia, kerana lain selain daripada Allah bersungguh-sungguh. Tetapi apabila kerana Allah tak perlu bersungguh-sungguh dah.
Ada orang kata, apa orang Islam ni pemalah? Apa orang Islam ni tahu? Kerja tak display lah, tak gapo. Apa kita tengok orang kafir, tahu rajin lah, sungguh-sungguh. Kita tengok dia buat filem lah itu. Filem orang putih dengan kita orang Melayu. Bodohnya lah. Beza bumi dengan langit. Lukisnya kartun dia lah itu. Kita kartun pogah muka supaya kena sepak hero. Kecek seminggu baru tubik sorok. No. Tapi kartun lukisnya comelnya. Apa pun dia buat comel-comel, jadi-jadi. Rumah dia pun comel-comel. Apa? Kerana orang Islam ni ya betul akidah. Apa kaitan betul akidah dengan jadi malah? Kerana syaitan nak tipu kita kat tu lah. Syaitan nak lemahkan kita dari sudut tu. Akidah kita ya tak boleh dah. Lepas tu orang kafir tu apa jadi molek? Ya tak tipu dunia dia. Sebab dia boleh dah dia. Okay? Kekafiran itu sudah syaitan boleh dah. Maka tak perlu lagi dia ganggu di malah. Tak payah ganggu, tak payah. Sebab kita benar dah. Kita dapat dah akidah dia. Maka dari sudut kerja jadi sungguh orang kafir. Oh, sebab apa? Sebab apa syaitan tak ganggu? Kerana syaitan dah boleh benda paling bernilai dalam hati dia, iman. Kita tak tahu iman kita ke dia. Kau syaitan. Maka apabila benda bernilai ya tak boleh ambil, dia akan cubit hok sikit-sikit. Dari sudut perangai, dari sudut sungguh kita dia ambil, dari sudut pemalah kita dia lagu tu. Wa alasai buat gitu ngaji sungguh nak jadi alim ni payah sukar, bukan mudah. Semua orang nak jadi alim, tetapi sanggup kau tidak nak menghadapi, nak jadi alim, nak belajar, tu ramai tak sanggup. Supaya orang nak hadiah yang nombor 1 tapi malah unggah, berat nak berlomba lari, ya, nak dapat nombor 1, ya, unggah, tak si unggah. Gila lagu ni. Buat lagu ni lagu mana? Ni bukan cerita sang kura-kura dengan arnak ni. Wajib nazari. Maka wajib daruri itu wajib nazari pula. Wajib daruri itu barang yang tiada berkehendak akal pada mendapatkan dia akan barang, tidak berharap ke apa? Tidak berhajat kepada tilik, yakni perhati dan fikir, dan kepada cara seperti tahayyuz bagi jirim. Contohnya bertempat. Tahayyuz memenuhi ruang. Tu istilah dia panggil tahayyuzin. Memenuhi ruang bagi jirim. Yakni mengambil tempat qadar zat dia. Maka makna tahayyuz itu mengambil qadar zatnya daripada lapar. Jadi jiring, apabila kita sebut jiring, mesti dia perlu ruang untuk dia penuhkan tubuh dia. Gelas ni memerlukan ruang yang sama besar dengan tubuh dia. Kalau tak ada ruang, sudah dia nak buat lagu mana. Kerana tradisinya jiring memang berhajat kepada ruang. Apa saja benda berjiring, tubuh hana ko, siapa dia ko, semua berhajat kepada ruang untuk dia hadir. Tengok tubuh hana ni. Tu ruang, nak juga kepada ruang. Hak tu benda wajib, tak perlu fikir. Automatik apabila orang kata benda ni berjirim, mesti perlu kepada ruang kosong untuk dia duduk di situ. Ikan berak terjun. Ikan duduk dalam air, salah. Ikan duduk di celah air. Ikan tidak duduk di dalam air kerana air itu adalah jirim. Jirim tak boleh masuk dalam tubuh ikan. Dia duduk luar ikan. Berarti ikan duduk dalam air ke? Duduk di celah-celah air. Masuk. Ikan terjun, maka air pun beri ruang kadar bentuk ikan tu untuk dia hidup. Tak boleh. Kalau air tu keras kejung lagu tu, ikan tak boleh terjun. Terjun lagu mana? Dipenuhi air dah. Air juga jirim. Maka tak boleh penuhi. Air kena buka sikit ruang untuk dia terjun. Sebab tu kalau benda masuk dalam air, bola ke apa, air tu akan naik. Kerana apa? Kerana ruang dia sudah diambil oleh bola dan dia perlu ruang sebelah atas lagi. Naik. Bukan air tu bertambah. Air tu bertambah. Tak bertambah. Tetapi ruang dia di tengah tu sudah dipenuhi oleh bola. Lagu tu. Tu jirim. Tak payah fikir. Sebab tu kita tak boleh kata Tuhan tu bertempat.
Tuhan tu ruang, Tuhan tu ada di suatu sudut, Tuhan suatu di satu keadaan, suatu bentuk, suatu tempat, maka tak boleh. Kerana Tuhan itu bertempat dan memenuhi ruang itu jirim. Dia kata dan makna jirim itu tiap-tiap barang yang memenuh akal lapar. Seperti batu nak kepada ruang. Sekalipun batu itu kecil, ruang itu kecil kok, debu pun perlu kepada ruang. Debu maka perlu kepada ruang, kerana debu juga jirim dan berhajat kepada ruang sekalipun kecil. Seperti batu dan kayu. Kayu pun Tuhan, kayu juga perlu kepada ruang. Tak mungkin kita tergambar kayu tapi tak ada ruang, mesti dia ajak kepada ruang. Dan tubuh segala binatang, kambing, itik, serati, ular, boyo, gajah, semua berhajat kepada ruang. Adapun wajib nazari pula. Wajib nazari. Saat ni wajib daruri. Benda yang kita kata ya tanpa perlu fikir. Jirim perlu pada ruang. Ya. Perlu fikir, tak payah fikir dah. Semua jiring automatik ada perlu pada ruang. Adapun wajib nazari pula, wajib yang kena fikir. Itu barang yang berkehendak, yang berhajat kepada mendapatkan dia kan barang itu kepada fikir. Berhajat kepada fikir, kepada teliti. Kena fikir lagu tu. Baru boleh kita kata ya. Kalau wajib nazari ni orang wak senyap tak semikir, dia tak boleh jawab jawapan. Tetapi kalau daruri, orang bodoh letak pun, orang gila pun tahu lada tu pedas. Orang gila pun tahu, orang tak guna akal pun tahu gula tu manis. Orang tahu kalau api jamuh panas, tak payah tanya, api panas tak? Oi, seminggu duk main api terbakar dah tangan. Oh panas, tangan acuh tu. Tak munasabah. Automatik dia tahu. Dia guna akal. Guna akal juga. Tapi kau daruri, secara daruri. Dan bicara seperti tak perlu kepada fikir dan bicara. Seperti kidam bagi Tuhan. Tuhan bersifat dengan qadim. Tuhan, antara ciri-ciri Tuhan tidak ada permulaan. Ya, Tuhan tidak ada mula. Ya. Tapi nak jawab ya tu, kita kena mikir sikit. Bapa Tuhan tidak berhajat kepada permulaan. Tuhan, kalau dia bermula, berarti dia bukan Tuhan. Kerana benda bermula ni makhluk. Ada bila. Mesti dia berhajat kepada orang yang memulakan kejadian dia. Tak boleh. Mesti Tuhan tidak ada mula. Nak jawab tidak ada mula tu, kena mikir sikit. Kalau tak faham, tak jawab paksudah. Nazari sebab. Benda jawapan dia ya, tetapi perlu kepada fikir. Maka nazari ni banyak. Ada nazari terlalu payah, nazari sikit tak payah lah mana, nazari mudah. Tapi perlu pada fikir belakalah. Dan ada pun mustahil pula. Mustahil daruri itu seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Jirim tidak bergerak dan tidak diam. Mustahil. Benda bertokar, tak bergerak, tak diam. Tak boleh terima akal. Dia kena pilih. Kalau dia nak gerak, dia kena gerak. Kalau dia diam. Tak boleh. Nak pilih dua-dua tak boleh. Tak boleh dua-dua tak boleh. Mustahil. Jirim tidak bergerak dan tidak diam. Sebab tu Tuhan gerak. Tuhan gerak tak lah ni? Jadi Tuhan duduk diam. Tak juga. Apa Tuhan? Lagu mana Tuhan tak gerak tak dia? Tuhan tidak duduk, tidak bangun. Tuhan tidak dekat, tidak jauh. Apa ni kepala? Apa? Sebab kita duk mikir kok jiring. Kalau kita fikir benda tu jiring, memang tak masuk akal sifat-sifat tu sifat jiring. Mana kalau kita beriktikad Tuhan tu zat yang laisa kamitslihi syai', yang tidak sama dengan zat makhluk, yakni zat Tuhan bukan jiring. Maka kita faham selalu, betul? Kerana dekat, jauh, depan, belakang, kanan, atas, bawah semua itu adalah sifat pada jiring. Maka kalau Tuhan tidak dekat, Tuhan tidak jauh. Betul. Sebab apa? Tuhan tidak jiring.
Automatik apabila kita sebut Tuhan tidak jiring, kita menafikan 10 perkara. 10 perkara ke apa? Berkaitan dengan jiring. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Ni dah. Tu jiring, sifat jiring. Dekat, jauh. Lepas tu apa lagi? Luar, dalam. Dan yang nazari itu seperti syirik bagi Allah. Ada benda yang sama dengan Tuhan. Mustahil tak? Mustahil. Tetapi kita nak jawab mustahil bukan mudah. Ada orang kata, buat apa? Salah kok. Kalau Tuhan ada syirik. Kena fikir dulu. Nanti kita fikir dulu. Oh, mustahil deh Tuhan ada syirik. Memang jawapan dia mustahil. Tapi nak suruh boleh jawapan mustahil tu kita kena fikir. Kalau Tuhan ada sama. Lepas tu tak bisa. Dia ada orang yang kedua sama dengan dia. Berarti dia nak jadi Tuhan lagu mana? Tuhan dia kena sosok dia wahdaniyah. Dia kena tunggal dalam kehebatan dia. Tiba-tiba ada sama hebat dengan dia. Tak boleh. Kena fikir sikit. Barulah boleh jawab. Mustahil ada syirik bagi Tuhan. Sebab tu orang kalau siapa peringkat martabat iman lagu ni, tak berlaku dah syirik bagi dia. Mustahil berlaku. Dia pula bengong. Apa orang boleh berlaku syirik? Buatlah kata ada Tuhan selain Allah. Tak jadi syirik. Memang tak ada ke berlaku. Syirik ni. Syirik ni benda mustahil. Tak wujud sama sekali. Tetapi ada orang jadi kafir kerana sengkah sahaja. Benda tu tak berubah pun. Tak wujud pun benda yang sama hebat dengan Tuhan. Tapi disengkahnya benda tu ada. Maka kerana sengkah dia sekalipun tidak berlaku, maka jadi syirik bagi dia. Ta'ala Allahu anzalika uluwan kabira. Maha suci, maha tinggi Allah Ta'ala. Tidak layak Tuhan daripada demikian itu syirik sebagai tinggi yang sangat hebat. Tuhan tidak layak dengan benda itu. Berarti kalau Tuhan ada syirik, berarti Tuhan itu benda rendah, benda hina. Maka mustahil sekutu bagi Allah tiada didapat melainkan kemudian daripada nazari, kemudian daripada kita perhati, kemudian daripada kita fikir. Dan jaiz daruri itu seperti gerak bagi jirim atau dia yang tertentu. Nak gerak ke nak dia? Harus jirim kita boleh fikir. Dan yang nazari seperti menseksa akal orang yang muti, orang yang taat. Dan memberi pahala bagi orang yang asi. Harus kodok Tuhan masuk ke orang kafir dalam syurga. Orang jahat boleh. Harus kodok Tuhan masuk ke orang baik, orang beriman dalam neraka boleh. Kita nak jawab boleh tu kena mikir sikit. Harus Tuhan nak masuk boleh, tapi nak jawab harus tu kena mikir sikit. Ada orang kata mustahil orang wak taat masuk neraka. Bukan mustahil. Harus bagi Tuhan nak buat apa. Tetapi Tuhan maha adil. Sekalipun dia harus nak buat benda lagu ni, tapi Tuhan itu akan buat kalau orang baik Tuhan akan buat dalam syurga, orang jahat buat dalam neraka. Sekalipun dia mampu buat sebaliknya, tetapi dia sudah berjanji dan dia tidak akan menzalimi hamba-Nya. Kalau kita nilai dari sudut kekuasaan Tuhan, dia boleh buat apa saja. Tetapi kalau kita nilai dari sudut keadilan dia dan rahmat kasih sayang dia, kita akan dapat nampak melalui firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, orang baik masuk syurga, orang jahat masuk neraka. Jelas lalu. Bukan kita tengok dari sudut kudrat kuasa Tuhan, itu harus. Tetapi kerana janji, Tuhan kata orang baik masuk syurga. Tak sedap bimbang. Kita dah buat baik, dah buat gapo, insya-Allah Tuhan akan masuk kita dalam syurga. Bukan insya-Allah, pasti. Insya-Allah kalau kita kecek dari sudut zat Tuhan. Tapi kalau yang pasti dari sudut janji Tuhan. Jadi tak salah kalau orang kata awak buat baik mesti masuk syurga. Tak salah. Jangan kata mesti, takut-takutnya masuk neraka. Betul, waktu dari sudut mana awak tengok. Boleh kita kata pasti dari sudut janji Tuhan. Harus dari sudut akal, dari sudut kita tengok kepada kekuasaan Tuhan. Maka Nabi tidak janji dengan kuasa Tuhan, tapi kita pegang dengan janji yang telah Nabi Muhammad royak kita. Allah Ta'ala janji orang baik masuk syurga, orang jahat masuk neraka.
Bukan tengok dari sudut kekuasaan dia. Kalau tidak, orang akan malah buat baik, kerana buat baik belum tentu masuk syurga juga. Ada orang buat alasan, sebab awak tak jadi baik. Baik pun tak masuk syurga juga. Kita masuk syurga kan dengan rahmat tu. Betul. Akidah tu betul. Tetapi siapa dia suruh buat baik? Allah. Sekalipun perbuatan baik tak menyebabkan masuk syurga, mu kena taat juga ke dia, kena semaya juga kerana dia suruh juga ni. Biar sekalipun perbuatan baik tu tak menyebabkan masuk syurga, tapi kita tak boleh tinggal perbuatan baik kerana tu juga suruhan daripada Allah. Dan salah orang kalau buat baik dia iktikad dengan kebaikan dia tu masuk syurga. Tak, dengan rahmat Tuhan. Patut tak usah buat baik dak, Tuhan larang kalau tak buat baik. Maka ikut Tuhan 100%. Jangan ambil bab ni ikut Tuhan, hak ni ikut nafsu kita, hak ni ke apa dia. Katanya Syekh Al-Hudhudi rahimahullahu ta'ala, wa inna ma bada'a bi taqsimil hukmil aqli li'anna al-mukallafa matlubun bi ma'rifati ma yajibu fi haqqillahi ta'ala wa ma yajuzu wa ma yastahilu wa la yahkumu ala syai'in bi annahu wajibun au jaizun au mustahilun hatta ya'rifa haqiqata zalika. Katanya Syekh Hudhudi. Dan sesungguhnya mulai musannif pengarang kitab dengan membahagikan hukum hakam, berbicara mengenai hukum hakam. Kerana apa? Bapa tak wikut lalu supaya Wahabi mengajar bahaya kul huwallah selalu kejukan ja. Bapa kata dok main hukum akal ni. Oh ni Aristotle, Plato, Socrates, nama Socrates, gapo dia macam-macam Yunani lah, gapo dia lah. Jangan guna akal dalam akidah. Guna kepala lutut belaka. Ngaji gapo dia lah. Tak boleh guna akal kerana guna akal ni falsafah. Astaghfirullahalazim. Berarti kita dilahirkan sebagai seorang falsafah. Semua ada akal. Kecuali kambing yang tidak ada akal, memang dia. Kerana akal manusia akan berfikir. Siapa dia? Tak tahulah siapa dia yang mengajar. Guna akal tu falsafah selalu. Pelik sungguh. Jadi, Islam tu jangan guna akal. Jangan guna langsung. Kerana Islam ni tinggi daripada akal. Sudah, pening. Sekali kata, guna apa? Guna kepala lutut saja. Buat kerja jangan mikir. Berat lagu tu. Bapa pengarang awak mahir bahas bau hukum akal. Ni nak setting akal kita ni. Kadang-kadang ada orang ngaji tinggi dah, siapa PhD, siapa doktor, siapa profesor, siapa tak tahulah emeritus gapo dia Power Ranger mana boleh ni. Dekan fakulti lah, jadi rektor, jadi tak tahu. Tak erti. Pakak tu tak erti siapa ni. 12 PhD pun tapi akal tak betul. Maka pengajian pun jadi tak betul. Sebab itulah orang-orang agama kena setting akal dia betul ke akal. Kerana apa dia jawab? Kerana orang mukallaf itu dituntut dengan mengenal barang wajib. Kalau wajib pun tak tahu apa, dia nak kata guana benda tu wajib. Wajib pun tak tahu. Dah dia kena ngaji benda wajib, benda mustahil, benda harus. Wajib dia tak tahu. Benda yang nak hukumkan dengan wajib tu lagu mana? Ya, hamba tak erti juga apa makna wajib asal dah. Pakai tak tahu ke apa. Ni penting pala. Dia wajib kena ngaji, tapi dia tak faham wajib. Sudah. Sebab tu kita bahas bab hukum akal dulu. Barulah orang kata wajib, ya wajib betul. Pada hak Tuhan dan barang yang harus dan barang yang mustahil dan tiada dapat menghukum atas suatu. Bahawasanya ia wajib atau jaiz atau mustahil hingga diketahui akan hakikatnya, yakni hakikat hukum akal. Barulah dia boleh faham nak kata benda ni wajib mustahil ke harus. Dahulunya, yakni tiada dapat seorang menghukumkan suatu hukum hingga diketahui dahulu akan ertinya, erti wajib, erti mustahil, erti harus. Umpama seperti kita hukumkan wajib tiap-tiap diri mengambil qada zatnya daripada lapar, maka sudah diketahui erti wajib itu. Kita faham dah? Wajib bagi diri mengambil lapar. Apabila kita kata benda tu bertempat, mesti benda tu jiring. Nak faham lagu mana kalau kita tak mengaji hukum akal tu wajib tu berapa dia? Gosok kali ikut dia kemungkinan. Tahu mana? Takut zat tu bertempat takut. Dia mau tahu mana?
Tak ada Tuhan tak sebut kata Tuhan tidak bertempat. Tak ada sebut. Tak ada. Sudah. Tak pening jadi. Tak pening lagu tu. Takut Tuhan boleh bertempat Cuma dia bisa lah tapi dia bertempat. Duk cokoh. Tangan 1000. Rambah-babah duk tidur tu kau. Nampak? Ikut dia. Macam-macam. Jadi manusia jadi kepeningan. Maka kena mengaji dulu. Daripada dahulu, daripada hukum Kenya. Tak boleh ya kena mengerti dulu hukum-hukum satu benda baru kita boleh royak benda ni wajib ke apa. Dan lagi kata Syekh Sanusi rahimahullahu taala, orang pondok ni antara kitab wajib dipelajari ni Durusami. Lah ni nak mengaji Durusami pun tak ramai orang boleh khatam kitab ni. Ambo tak silap ambo 3 hari ambo baca kitab ni Durusami. Khatam daripada awal sampai akhir.